dia lebih. Sebab tu dalam urusan lain pun Allah gunakan kalimah berniaga, kalimah jual, kalimah beli dalam Quran nak menunjukkan apa dia? Ulangan yang akan dapat tu lebih dan istimewa. Lepas tu ulama tafsir kata Allah guna kalimah-kalimah yang membawa makna berniaga ni dalam bentuk janji-janji Allah dalam Quran ni. Sebab lebih istimewa. Tu kata istimewa berniaga. Baik. Selain daripada itu, para hadirin sekalian, perniagaan juga merupakan urusan yang kalau kita tengok dalam sejarah merupakan urusan yang dapat membawa dan memperkembangkan syariat Islam dan agama Islam ini melalui perniagaan. Seolah-olah nak menampakkan apa dia? Perniagaan dengan Islam ini satu yang tradisi. Tradisi dia begitu. Kalau kita tengok sejarah Islam mari ke tempat kita ni pun melalui niaga. Sebab dalam masa berurusan itu, masa itulah Islam ini disebarkan, Islam ni bergerak, Islam ni disampaikan. Dan kalau kita tengok pula Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagiannya terlibat secara langsung dengan perniagaan. Yang paling jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang direct, memang secara langsung terlibat sebagai ahli perniagaan. Antara jalan rentetan cerita yang sampai boleh berkahwin dengan Khadijah tu niaga. Khadijah ni seorang hartawan. Nabi tolong niagakan barang dia. Sebelum ni barang dia orang lain duk niaga juga, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini menyebabkan Khadijah ni buka mata. Niaga sama macam orang lain niaga, tapi apa yang hasil yang diperolehi daripada usaha yang Nabi buat ini, Khadijah buka mata. Dan akhirnya dalam perancangan Allah jadilah Khadijah ni isteri kesayangan. Macam mana? Perniagaan yang dilibatkan, yang Nabi melibatkan diri itu, Nabi jaga adabnya, Nabi jaga peraturannya, Nabi jaga caranya, Nabi jaga semua, menyebabkan urusan itu menjadi mulia dan akhirnya Khadijah pun rasa tertarik. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan ini kita boleh ambil nak menunjukkan pada kita bahawa berniaga ni, cara cakap bahasa mudahnya, kalau kita buat betul-betul kena caranya, fadilat yang besar kita akan dapat dalam bentuk duniawi dan juga ukhrawi. Itu kesimpulan mudahnya. Kalau betul-betul buat, kalau betul-betul kita jaga melalui bisnes, melalui bidang perniagaan kita ni, kita akan dapat untung yang banyak dan kita akan dapat kesenangan di akhirat besok. Senang dia sampai tahap mana? Boleh duduk sekali dengan Nabi-Nabi. Itu senang dia. Boleh duduk sekali dengan para sahabatnya, boleh duduk sekali dengan orang yang mati syahid. Itu dia. Selain daripada itu, maksud kita boleh bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, ulama hadis kata begini. Menunjukkan, maksudnya itu menunjukkan apa dia? Bidang perniagaan kita ini cermin ataupun maknanya seumpama kita melakukan tugas para anbiya. Okey, apa tugas para anbiya, para nabi? Apa tugas mereka? Berdakwah. Ini tugas rasmi. Tugas rasmi para anbiya ialah berdakwah. Dakwah ni apa dia? Menyampaikan kebenaran, mengajar kebenaran, menjelaskan kebenaran, mempamerkan kebenaran, menunjukkan kebenaran. Ini tugas para anbiya. Orang yang berniaga ni, kalau dia buat betul-betul, dia layak duduk dengan para anbiya. Maksudnya ulama hadis kata,
dia sedang berdakwah. Dia sedang melakukan tugas seperti mana yang dilakukan oleh para nabi. Apa dia? Dia sedang berdakwah. Betul tak yang kata peniaga ni berdakwah, peniaga ni boleh menarik perhatian? Jawapan dia duduk kat mana? Tanya diri kita masing-masing. Pasal apa kita suka pergi beli barang kedai tu? Kedai lain kita tak apa suka. Cuba tanya diri kita. Bila tak mana pun duduk pusing dia kira hati ke? Tak boleh lah, okay. Kita pergi mana-mana pun kita mesti mari cari barang kedai you jugalah, okay. Apa pasal? Pasal apa? Sebab kita rasa tertarik hati dengan dia. Oh, dia ni bagus. Cerita pula kat orang, dia ni bagus. Sekupang tu dia bukan kira. Sekupang dia bukan kira. Lepas tu pula dia ni, marilah masa mana pun duk senyum situ lah dia. Hak lain pergi 2 kali, lepas tu tak pergi dah. Pasal apa? 2-3 kali tanya, dekah kita balik. 2-3 kali tanya, ni dekah kita balik. Dah. Haji ke, tak haji ke? Sorry ya. Nampak? Ni yang kata orang yang berniaga ni dia bawa tugas para nabi. Pasal apa? Berdakwah, mempamerkan yang baik, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, jujur, amanah. Inilah yang dibawa oleh para nabi. Sebab tu orang yang buat macam ni, peniaga-peniaga yang buat macam ni, akhirat esok dia layak bersama dengan para nabi. Kenapa? Kerana dia juga telah melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang dilaksanakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tu nak tahu tu kita tanya kita sendiri, siapa kita suka ke dia? Suka kedai ni. Suka beli barang ke dia. Kadang tu lebih mahal, lebih sikit tak apa, kita rasa puas hati, kita rasa selesa. Sama juga beli barang ke, pomen kereta ke, repair apa ke, mana-mana kan. Kita kira pomen ni, orang kata mahal, tak apa, aku puas hati. Ya, sungguh tuan-tuan, tak payah mengaku pun tak apalah. Tolong cerita. Sungguh, memang orang kata dia ni mahal. Betul mahal, tapi kita puas hati. Pasal apa? Mungkin cara dia tu betul. Dia tunjuk apa? Okey, ni you punya barang kita semua sudah tukar. Ni kita tukar. Ni barang. Kalau you mau angkat balik pun, you bawa balik ni barang. Kalau tak mau pun tak apa, tinggal sini. Tak apa hati ke tu? Hak ni memang murah ni tapi kita dah tukar dah barang-barang ni, tulis ni semua. Hak ni siap tunjuk ni. Kadang-kadang tu lah. Jadi, mahal pun tak apa. Lebih sikit tak apa. Puas hati. Pasal apa? Ada unsur jujur di situ. Walaupun di sebalik tu ada tipu juga, wallahualam lah. Tapi mana unsur jujur tu ada. Jujur tu yang dipamerkan. Kenapa hak pomen-pomen ni kadang? Mari dia masuk bagi air tin apa, bagi air minum apa semua nak buka kacang goreng pula buah depan tu. Apa hal situ lah. Kan bayar kan bagi kacang goreng ya. Air tin satu. Lagi hak air tin tu dia masuk dalam kira hak upah tu. Kau pun tak tahu. Jadi maknanya di sini apa dia? Unsur baik hati, unsur jujur. Hakikat jujur, tipu semua tu itu dengan Allah Ta'ala lah. Kita bukan nak hukum gitu. Tapi nak cerita kata unsur-unsur tu menyebabkan orang jadi tertarik. Orang jadi suka. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Apa dia? Mereka berdakwah, menyampaikan Islam, mereka pasarkan Islam ni. Kan? Pergi jumpa orang ni nak cerita kita ada satu ajaran yang pasarkan Islam ni. Inilah para nabi dulu. Melalui usaha yang dilakukan itu, maka Islam ni pun dapat berkembang. Jadi orang yang berniaga ni termasuk juga dalam usaha dakwah mereka apa dia? Dalam urusan ini mereka pamerkan akhlak yang baik, pamerkan jujur, pamerkan amanah, pamerkan rasa bertanggungjawab dia itu menyebabkan orang akan rasa tertarik. Dan kalaulah
di sebaliknya itu ada unsur tarikan kepada Islam ini, tak mustahil pelanggan akan menerima dia dan menerima Islam yang dipamerkan itu sebagai pilihannya. Bagaimana kalau kita baca sejarah Nabi? Ada yang masuk Islam kerana berurusan muamalah dengan Nabi, urusan perniagaan dengan Nabi. Ada yang masuk Islam. Kenapa? Dipamerkan kejujuran daripada Nabi SAW. Baik. Yang kedua, ulama kat hadis kata kenapa orang yang berniaga ni kalau betul caranya dia boleh duduk bersama dengan siddiqin. Siddiqin ni siapa dia? Para sahabat Nabi yang mulia, yang terbaik, yang terpilih, yang terhebat. Mereka yang dijanjikan syurga. Walaupun duk hidup lagi, tapi Nabi dah kata dah, aku dengar bunyi tapak kasut hang dalam syurga tu. Dia duk hidup lagi, tapi Nabi dah nampak dah, Nabi dah tahu dah dia ni adalah ahli syurga. Orang yang berniaga, jujur dalam perniagaan, amanah dalam perniagaan, jaga peraturan, jaga adat, dia layak bersama dengan para sahabatnya. Kenapa? Kerana fadilat yang dilakukan, fadilat yang diperolehi oleh para sahabat ni, dia pun dapat sama. Kenapa? Antaranya kata ulama hadis kerana dia berjaya menahan dirinya daripada gangguan-gangguan dan unsur-unsur yang jahat yang ada di sekelilingnya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil as-siddiqin ini, mereka dapat jaga diri daripada kejahatan dan gangguan yang ada di sekeliling. Orang niaga, tambah pula di dalam situasi sekarang ni orang panggil fasaduz zaman, zaman kerosakan, zaman jahat lah, bahasa mudah kata. Niaga zaman lah ni sampai orang keluar istilah apa dia? Kalau tak mau menipu sedut niaga. Lah ni. Lah ni sampai orang jadi begitu. Kalau nak niaga, nak buat paksa, nak buat elok, nak buat jujur, tak mau menipu, tu sedut niaga ke darah lah. Padahal sampai orang jadi syarat dah. Nak niaga mesti nipu. Kalau tak nipu tu sarut niaga. Maknanya ni zaman ni. Orang berniaga ni kalau dia boleh tahan dirinya, dia boleh kawal, tidak terpengaruh dengan kerosakan yang ada di sekeliling, dia boleh tahan, istiqamah, tetap pendirian. Dia teruskan juga dengan usaha yang baiknya ini. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maka sebab tu dia layak bersama dengan para siddiqin. Kenapa? Tengok sejarah sahabat-sahabat Nabi dulu macam mana. Diseksa kenapa? Kerana ikut Nabi Muhammad. Bilal, Sayyidina Bilal tu, tengok apa hak dia kena. Tapi sikit pun tak berganjak. Pasal apa? Kerana keyakinan dia, iman dia yang teguh, iman dia yang mantap, akidahnya yang kukuh, tak berganjak pun. Orang niaga ni pun begitu lah. Kalau dia boleh jaga, dia tak peduli orang nak menipukan, nak apa semua, tak aku kena jaga. Dia dapat duduk bersama dengan para siddiqin. Tapi kalau dia pun sama naik kat menipu macam orang lain, tak dapat lah. Pulangan hak sepatutnya dia dapat di akhirat pun tak dapat lah. Mungkin dia rasa dapat untung atas dunia ni. Pasal orang kadang-kadang dia fikir mudah. Kalau tipu, untung cepat, untung banyak. Tapi kena tipu lah. Tak tipu, payah untung. Mungkin dia fikir boleh dapat lah atas dunia ni, tapi akhirat fadilat tu tak dapat lah. Okay. Itu maksud bersama dengan para siddiqin. Kenapa? Kerana nak tahan diri, nak istiqamah, nak tetap pendirian, nak jaga supaya tidak terpengaruh dengan unsur-unsur yang rosak di atas sekeliling ni, adalah sangat berat. Sangat berat. Kadang-kadang yalah, saya pun tak berhenti sangat niaga ni. Semua duk dengar kawan-kawan duk sembang lah. Kadang-kadang orang hak mari hantar barang,
Dia kata, okey, you mau kat barang ni dia punya